Bagaimana nak suruh rasa nikmatnya dalam ibadah solat ni? Kita kena jadi pada diri kita ni khusyuk dalam kita solat. Kalau kita tak solat dalam keadaan khusyuk, maka kita akan jadi tak rasa nikmat, kita akan jadi rasa sama saja. Sebagaimana kita kan kadang-kadang kita tengok orang hirup sup, misal contohnya, ada orang yang hirup sup, dia hirup sehirup-hirupnya, maknanya dia tak terasa apa-apa. Orang tanya sedap, entahlah, bolehlah, dia sebut demikian. Ada orang yang dia hirup sup, dia ambil tu, dia rasa ui sedapnya, disebut ui sedapnya tu. Kenapa? Dia merasai setiap setiap rasa sup tadi. Dia rasa segala benda yang ada dalam sup. Kan ramai pula buat sup tengah hari ni, tak mengerti. Nak sebutnya dia rasa setiap nikmat yang terdapat dalam sup tadi. Kenapa? Kerana sedap. Waktu mana dia buat tu, ui sedap tu, dia sebut tu, kenapa? Dia khusyuk. Dia khusyuk dalam dia buat tu, dia rasa nikmat pada diri dia. Para hadirin sekalian, tengok orang yang kita buat contoh, orang yang menyanyi, misal contohnya. Orang yang menyanyi tu kadang-kadang dengan penuh perasaan, habis ni dengan mukanya, dengan kaki tangan dia pegang mic itu dengan penuh perasaan, misal contohnya. Dia perasaan pada tubuh badan dia tu, dia nampak cara dia. Ada orang yang kerah je dia ni. Dia bercakap, dia menyanyi itu kerah je, tak ada rasa. Kenapa? Yang tadi penuh perasaan tadi dipanggil khusyuk. Demikian juga dengan kita, yang kerah tu, yang kerah tak khusyuk langsung, tak ada rasa pada diri dia. Demikianlah kita dalam ibadah. Dalam kita ibadah ni kena ada rasa nikmat. Rasa bagaimana? Rasa lazat dalam kita buat ibadah. Terutama apa dia? Ibadah solat. Ibadah solat ni kita kena kecapi, kena rasa nikmat. Yang kerana apa dia? Kerana apabila kamu boleh rasa khusyuk, kamu akan boleh menanggung segala masalah-masalah yang kamu hadapi dalam hidup kamu. Kalau kamu tak khusyuk, kamu tak akan mampu untuk menanggung masalah-masalah dalam hidup. Orang yang tak khusyuk, kesan apa dia? Dia tak mampu untuk dia nak menanggung ujian-ujian yang dilalui pada diri dia. Satu dalam hidup kita ni, kita baca dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran Karim, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah Subhanahu Wa Taala ajar, wasta'inu bis sabri was salah. Pohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan juga sembahyang. Wasta'inu bis sabri was salah. Kamu kena pohon pertolongan, minta tolong dengan Allah ni dengan sabar dan sembahyang. Kerana apa dia? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Semua masalah yang kamu hadapi ni semua berat, Allah sebut. Wa innaha lakabirah. Benda yang kamu tanggung ini besar. Benda yang kamu hadapi ni bukan hadapi main-main, tidak. Setiap benda masalah dalam hidup kamu. Kamu ada masalah dengan kekeluargaan. Benda ni berat tak berat? Berat. Kamu ada masalah dengan jiran tetangga. Benda ni berat tak berat? Berat. Segala benda yang kita tanggung ni kita berat. Masalah dengan anak-anak, masalah dengan menantu, masalah dengan mertua, masalah dalam hidup ni semualah kabirah. Semua benda yang berat-berat semua yang kamu hadapi. Kamu hadapi ujian fitnah, ujian caci maki ni. Berat tak berat? Berat. Oleh kerana berat, dia akan jadi ringan kepada apa dia? Illa 'alal khashiin, kepada orang yang khusyuk dalam sembahyang mereka. Kalau kamu jadi khusyuk, kamu sembahyang khusyuk, kamu akan rasa ringan segala masalah-masalah yang kamu hadapi dalam hidup kamu. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kena khusyuk ni? Anak nak sebut sikit. Kenapa kita kena khusyuk dalam solat kita ni? Kerana ni simbol kejayaan. Orang yang berjaya ni bukan orang yang rumah besar, tak. Orang berjaya ni bukan orang yang gaji dia banyak, tak. Orang yang berjaya ni bukan orang yang dia mempunyai pengaruh yang ramai, tak. Tapi orang yang berjaya, orang yang khusyuk dalam solat dia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah sebut di antara sesungguhnya telah berjayalah orang. Qad aflahal mu'minun. Aflah maknanya paling-paling berjaya. Orang yang paling berjaya di kalangan kamu ni apa dia? Orang mukmin. Orang yang bagaimana yang paling berjaya ni? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang dalam sembahyang mereka jadi khusyuk dalam sembahyang mereka. Jadi khusyuk tersebut menjadi besar dalam hidup seseorang. Apabila seseorang ni dalam keadaan yang dia khusyuk, dia boleh jaga khusyuk dia, maka orang ni lah orang yang paling berjaya dalam ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni sendiri. Ini gambaran bagaimana bernilainya yang disebut dengan khusyuk dalam ibadah kita.